dalam Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan dan peluang pada petang ini untuk sama-sama berkumpul dan bertemu, insya-Allah dalam satu program yang kita susun untuk sama-sama kita meningkatkan kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Islam, kekuatan kita untuk istiqamah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakah pada hari ini, sehingga kan kita diberikan kekuatan untuk meningkatkan lagi kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini marilah sama-sama kita mulakan dengan kita memperbaharui syahadah kita, mentajdidkan syahadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Maka marilah sama-sama pada petang ini kita meningkatkan lagi perasaan kita, iaitu perasaan sensitif kita, perasaan peka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa hari ini kita telah pun masuki fasa yang keempat, Mulkan Jabariyah. Dan Mulkan Jabariyah ni kita sedang mengharungi sehari demi sehari, kesusahan. Dan pada hari ini kesusahan itu telah mula menyentuh hati. Jadi kita lihat mula-mula kesusahan di zaman Mulkan Jabariyah ni dia menyentuh akal kita, ilmu yakin. Ilmu yakin. Maknanya kita kata kita dah berada di fasa keempat, Dajjal nak keluar, tentera Dajjal menguasai, setengah pandangan kata Ya'juj Ma'juj menguasai. Maka kita kata ni ilmu yakin, ni teori lagi. Kemudian selepas itu apabila kita melihat keadaan yang berada sekarang, kita mula nampak kan kesan-kesan daripada Mulkan Jabariyah dengan mata kepala kita. Ini dipanggil Ainul Yakin. Kita melihat Ainul Yakin. Ainul Yakin maknanya kita sudah melihat kesan-kesan kejatuhan Islam dengan mata kepala kita sendiri. Kita melihat bagaimana orang Islam dizalimi dan sebagainya. Sampai sekarang ni di negara kita pun kita mendapati ada perkara-perkara yang kita lihat dengan kepala kita, dengan mata kita. Jadi sinilah kita lihat kita dah sampai kepada peringkat ilmu yakin, Ainul Yakin. Ainul Yakin ni dengan melihatnya. Dan pada hari ini kita sedang memasuki satu fasa Mulkan Jabariyah ini, iaitu kita dah mula memasuki satu fasa
terutamanya di Nusantara ni, iaitu kan hakul yakin. Apa hakul yakin ini? Iaitu keyakinan kita kan sudah mula menyentuh hati kita. Hati kita sudah mula disentuh oleh kan kita kata fasa keempat ini, hakul yakin. Apa maksud hakul yakin ni? Hati kita mula disentuh oleh ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan. Kita mula dihantui dengan ancaman-ancaman. Maknanya bukan lagi kita dengar orang Syria, bukan lagi kita dengar orang di Palestin, kita bukan lagi dengar orang di Yaman, kita bukan lagi dengar orang di China, di Xinjiang. Hari ini kita mendengar, kita melihat, kita mendengar, kita melihat, dan sekarang kita merasai kita sendiri. Kita sendiri dah mula merasai akan apa yang digambarkan sebagai mulkan Jabbariyah, kepimpinan yang memaksa. Bismillah. Jadi inilah kita telah mula sampai kepada hakul yakin. Keyakinan bahawa kita benar-benar berada di mulkan Jabbariyah, fasa keempat. Kalau kita tak rasa lagi tentang fasa keempat ini, maka maknanya kita belum lagi hidup di zaman di zaman yang real. Kita duduk dekat alam, dia panggil alam maya. Maknanya kita masih duduk di alam movie, di alam teori. Jadi sekarang ni dah mula dah. Maka kita lihat di kalangan sahabat-sahabat kita mula mempersoalkan, kenapa kita tak ikut Dajjal Harus ni yang ada pada hari ini? Kenapa kita tak ikut saja? Orang semua dah pakat-pakat ambil, dah pakat-pakat suntik, orang semua dah pakat-pakat ikut, orang semua dah pakat-pakat follow aja. Kenapa kita tak nak ikut? Kan sekarang ni kita dah mula nampak, kalau kita tak ikut mungkin PKP akan berterusan, norma baru akan bertambah. Orang semua dah cakap, orang alim pun cakap, orang ulama cakap, orang sains pun cakap, kita ni macam mana ni? Jadi kita dah mula rasa apa? Merasai ancaman dia, paksaannya, ketakutannya, ketakutan yang ada di dalam mulkan Jabbariyah ni, kita mula rasa. Kita mula rasa, aku ni kalau tak ada ni, tak ikut arus ni, aku tak boleh dah nak travelling, tak boleh dah nak pergi ke luar negara, tak boleh dah. Tak boleh dah nak naik kapal terbang, tak boleh dah. Tak boleh dah nak pergi sekolah, nak ambil exam, tak boleh. Anak-anak nak ambil exam, tak boleh. Tak boleh dah nak pergi berjalan-jalan di sana sini, merentas daerah, negeri dan sebagainya, tak boleh. Kenapa? Kan kalau kita tidak ikut, kita tak boleh dah. Kita kena ikut semua sekali, follow. Maka di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini sudah mula menyentuh hati kita. Ini disebut sebagai hakul yakin. Jadi hakul yakin ini dalam konteks kita di dalam dunia ini bukanlah maknanya kita melihat, kita mendengar, kita berfikir, tetapi kita merasai. Kita merasai, kita rasa cengkaman dia, kita rasa paksaannya. Disebut Jabbariyah. Ya, Jabbariyah ini paksaan, kepimpinan yang memaksa, kepimpinan yang mengancam. Jadi baru kita rasa. Jadi bila kita rasa ni, kita dah mula, belum lagi rasa betul ni, belum tak rasa lagi, kita mula memasuki kita kata sebagai kita ni betul lah berada di dalam mulkan Jabbariyah. Kita baru nak rasa. Maka orang yang mula berhadapan dengan perasaan-perasaan begini, maknanya hati dia mula merasai, maka dia pun mula bertanya, betulkah aku ni? Betulkah aku ni? Ulama-ulama semua tak ikut, tak sama dengan kita ni. Macam mana ni? Jumhur ni, ramai ulama-ulama ni. Timbul soalan-soalan macam itu. Kan? Kemudian siapa di pakar-pakar sains kita yang kata begini? Siapa di pakar-pakar sains kita? Timbul persoalan-persoalan. Timbul keraguan-keraguan. Kenapa? Sebab hati dah mula takut. Hati dah mula bimbang dengan ancaman-ancaman tadi, dengan paksaan tadi. Mula dah timbul perasaan takut. Kita ni seorang-seorang ni. Ini berlaku kepada mereka yang beriman dan Islam, yang mula-mula asalnya kita ni kuat, kita kena pegang kuat, kita kena genggam macam seperti genggam bara api, menggenggam bara api.
megap pegang Islam ni macam genggam bara api. Kita boleh cakap, sebelum ni boleh cakap. Sebelum ni kita boleh cakap semua. Tapi apabila sampai kepada saat hati kita dah disentuh dengan ketakutan, hati kita mula disentuh dengan ancaman-ancaman, paksaan-paksaan, keterpaksaan, kita dah mula kendur. Betul ke kita ni? Maka ada yang tanya saya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya ni, betul ke kita ni Ustaz? Saya tengok di dalam apa namanya internet, orang-orang yang berpandangan macam kita ni bukan majoriti, sikit aja. Orang yang berpandangan seperti kita ni, saintis ni pun siapa? Seorang aja. Ada satu orang aja kalau kat Malaysia ni. Yang lain semua nampak macam tidak bersama kita. Betul ke kita, apa yang kita buat ni betul ke? Itu persoalan timbul. Keraguan-keraguan mula timbul apabila hati disentuh oleh ancaman tadi. Sebelum ni teori kita boleh lagi. Kita kena buat ni, kita buat tu, buat macam-macam. Tapi bila hati disentuh, mula takut, mula rasa bimbang. Macam mana ni kalau kita terus macam ini ekonomi kita habis. Macam mana ni? Agama kita pun habis. Kita kena ikut ni norma baru semua ni supaya kita tidak tertinggal. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kita sebut sebagai haqqul yaqin. Maknanya kita sudah mula yakin dengan realiti yang ada pada hari ini daripada hati kita yang merasai. Maka di sinilah iman kita diuji. Di sinilah baru permulaan kepada ujian iman, permulaan kepada ujian fikrah, kefahaman kita. Baru diuji ni. Bila mana kita dah berseorangan, keluarga semua dah tak bersama kita, kita dah merasai dagang, kita merasai asing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam bermula dalam keadaan dagang ganjil asing. Islam bermula dalam keadaan tidak popular. Islam bermula dalam keadaan diboykot. Islam bermula keadaan diancam. Islam bermula dalam keadaan minoriti. Islam bermula dalam keadaan disiksa, ditangkap, dipaksa. Islam bermula. Bada'ul Islamu ghariban. Bermulalah Islam itu daripada ghariban, asing, diasingkan. Kemudian dia akan kembali kepada dagang tadi sebagaimana dia bermula. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali semula kepada dagang ganjil asing zaman Nabi dulu sebagaimana dia bermula. Kama bada, macam mana dia bermula. Jadi kita mula rasa ni. Mula fikir macam mana ni, nak lari kat mana ni, tak boleh ni. Kalau kita bersama-sama dengan arus, maka kita akan terperangkap. Kita akan terperangkap. Mula kita rasa nak kena lari sana, lari sini, nak kena buat ni, buat itu. Kalau kita nak konsisten lah, nak istiqamah lah. Kalau tak istiqamah, ikut je. Bismillah. Maka apabila sampai kepada hati belum merasai, maka apa Nabi sebut? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang dagang ganjil. Jadi rupa-rupanya bila kita rasa kita ni seorang-seorang, bila kita rasa kita ni ganjil, orang semua ikut, kita tak nak ikut. Orang semua ikut arus, kita tak nak ikut arus. Kita tetap pegang dengan kita punya prinsip kita. Tetap berpegang dengan prinsip. Saya ini nampak gambar seorang ustaz yang terkenal, yang mengikuti apa namanya, ceramah, yang memberikan kuliah dan ceramah berkenaan akhir zaman. Tiba-tiba dia hantar mesej, saya telah ambil 2 dos. Saya tengok, Allahu Akbar, dia dah sampai kepada haqqul yaqin. Mulkan Jabariyah dah mula dirasai oleh hati mereka yang beriman. Mula dirasai. Maka ustaz-ustaz pun pakat ambil. Dulu tak nak, dulu tak mau. Kan? Saintis-saintis pun pakat ambil. Seorang profesor cakap,
Kalau saya tak ikut apa yang disuruh, maka professorship saya akan dicabut. Doktor rate saya, medical doctor saya, license akan dicabut. Professorship saya akan dicabut. Saya tak dapat pencen. Saya tak dapat dah apa ni. Saya akan dipecat daripada universiti. Dah mula dah. Mulkan Jabariyah dah mula dah mencingkam hati. Ketakutan demi ketakutan demi ketakutan dah mula dah kita rasa. Maka Nabi kata, rupa-rupanya orang yang rasa begitu, orang yang rasa asing, yang rasa bersendirian, yang rasa dikepung, yang rasa diancam, yang rasa terseksa, yang rasa susah, menderita, orang ini Nabi kata apa? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang ni. Maka kalau kita tak rasa yang itu, maka kita belum lagi masuk dalam kumpulan fatuba lil ghuraba. Al ghuraba, kita belum masuk lagi. Golongan yang asing, golongan yang susah, hidupnya lebih kurang aja, makan lebih kurang aja, minum lebih kurang aja. Dan nak berjalan lebih kurang, nak sembahyang masjid pun tak boleh dah. Kenapa sembahyang masjid tak boleh? Habis tak ambil suntikan, tak bolehlah sembahyang. Kena ambil suntikan 2 dos baru boleh pergi. Nak sembahyang Jumaat tak boleh dah. Nak sembahyang 5 waktu tak boleh dah. Terasing. Ada tanya dengan saya, macam mana Ustaz? Saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji. Kalau saya tak ambil, nanti besok tak boleh pergi umrah lagi. Nak pergi umrah tak boleh, nak pergi haji tak boleh. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang gharib ini. Beruntung orang yang ghuraba ini, orang yang asing ni, beruntung. Siapa kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah mula sampai ke hakul yakin ni. Kita mula rasa dalam diri kita bahawa kita berada di mulkan Jabariyah. Maka berapa orang kawan-kawan yang berjuang ni mula telefon saya, tanya pandangan saya, macam mana Ustaz? Kita ni masih lagi ke macam gini? Sebab saya tengok tak ada saintis-saintis yang backup kita. Tak ada pakar-pakar yang backup kita. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama'-ulama' dunia pun dah mula dah. Kan, ulama' yang bertahan dibunuh. Di Afrika dibunuh. South Afrika ada yang dibunuh, 3 orang mati dibunuh, yang mengeluarkan fatwa. Kan, saya ni bukan apa-apa. Saya ni tak ada apa pun, kecil je, kerdil je. Tak masuk dalam dia punya radar pun, kan. Tak ada apa-apa, kesan, impact pun tak ada apalah. Tapi hak besar-besar tu, yang tak bersama dibunuh. Sama macam sahabat dulu dibunuh, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Ada yang terpaksa berpindah, berlari, keluar daripada tempatnya, nak ditangkap. Ini mulkan Jabariyah, dah mula rasa. Kan, hakul yakin kita dah mula rasa. Habis macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Kita ni nak buat macam mana ni? Takkan kita tak nak ikut? Ketakutan mula masuk dalam hati kita dengan ancaman tadi. Kita ni seorang-seorang kita ni seorang-seorang kita ni minoriti, kita ni dikepung, kita ni diancam, dipaksa. Mana boleh? Kalau kita tak ikut, macam mana kita nak travelling? Nak rentas daerah pun tak boleh, nak rentas negeri pun tak boleh, nak balik nyembah mak pun tak boleh. Takkan nak balik nyembah mak tak boleh, takkan nak pergi haji umrah tak boleh. Maka kita dah mula berfikir, kan? Berfikir bahawa kita kena ikut lah ni, kena ikut ni. Maka saya pun bercakap dengan dia. Allah gambarkan, kan, wa in tuti, ini sekiranya kamu mengikut mereka yang majority, kasir, kasir, mereka siapa yang majority, yudilluka an sabil, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalannya. Kamu ikutlah majority, kamu ikutlah arus. Kalau arus yang baik tak apa, arus yang soleh tak apa. Tapi kamu ikut arus yang tak baik ni, maka yudilluka an sabilik. Allah mengata apa? Allah firman apa? Yudilluka an sabilik. Mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan dia, jalan kamu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yudilluka an sabilik. Habis macam mana ni? Kita seorang-seorang, kita minoriti ni, kita terpaksa nak buat macam mana ni? Tak boleh buat apa ni? Ini mula kita merasai
dalam hati kita, hakul yakin. Ni kita betul-betul ni mulkan jabariyah ni, kita ni mulkan jabariyah ni, baru kita rasa. Baru kita rasa. Maka pada ketika itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu berpeganglah dengan dua perkara ini, yang mana kamu tidak akan sesat sampai selama-lamanya. Dengan hadis Nabi kan, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Senang aja, kita dah tahu dah pun, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peganglah dengan Quran, peganglah dengan hadis. Jangan pegang dengan orang, jangan pegang dengan majoriti, jangan pegang dengan arus, pegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Barulah kita nampak hakul yakin. Hakul yakin, perasaan yang yakin dengan kebenaran itu, baru nampak Al-Quran. Kalau tak, kita takut. Jadi baru kita tahu rupanya kita ni tidak tarbiyah diri kita, tak meningkat, sebab kita masih takut. Dan majid pun jadi semakin takut, makin jadi penakut. Hari-hari menakutkan. Bukan hari-hari kita semakin berani, semakin menakutkan. Main tarbiyah tak berjalan. Walaupun kita kata kita berjuang, saya berjuang, tapi tarbiyah tak berjalan. Apa bukti tarbiyah tak berjalan? Kita takut dengan makhluk, takut dengan majoriti, takut kehilangan dunia, takut tidak bertambahkan keberanian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takut yang diharamkan oleh Allah, takut yang mensyirikkan Allah. Ini satu benda yang kita nampak je. Nak buat macam mana? Saya kata dengan kawan ni, senang aja. Apa dia? Macam mana Ustaz? Senang aja. Apa dia? Kita pegang dengan Quran, kita pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua ni kita pegang. Maka selepas Quran, lepas hadis, apa dia? Ijma' ulama. Ijma' ulama. Ijma' ulama, bukan ulama sekarang. Ulama salaf tu. Ijma' ulama salafus salih tu, 300 tahun yang awal. Bukan ulama-ulama yang terakhir ni, yang nampak macam bagus hujahnya. Kita nak kena ikut hadis sahih sahaja. Kita kata kita nak kena ikut hadis sahih saja. Hadis tak sahih tak boleh. Yelah, kalau hadis tu dhaif kan, tak boleh ikut. Kita ikut sahih je, tak boleh. Kata tu ulama yang sekarang ni. Ulama dulu hadis dhaif pun dia ikut. Imam Syafi'i, dia kata hadis ahad. Hadis ni perawinya seorang, satu perawi. Dia tak terima sebagai hukum, tapi dia ikut, dia panggil dhaif. Tapi Imam Malik ambil hadis ahad, sebab Imam Malik kenal dengan orang yang merawi tu. Imam Syafi'i tak kenal. Jadi ada di kalangan imam kata ini hadis ni sahih, Imam Malik kata sahih, Imam Syafi'i kata dhaif, sebab Imam Syafi'i tak kenal dengan individu tu. Tapi dhaif tu maknanya tak boleh terima ke? Boleh terima. Hari ni orang kata dhaif pun tak boleh. Dhaif pun tak boleh. Dia tak mau je dhaif ni, hadis dhaif. Kalau saya kata ni semua dhaif je. Dhaif dia pun ada banyak sebab. Dhaif ni kan ada banyak sebab, dia bukan satu sebab je. Dia bukan hadis palsu, hadis dhaif. Kenapa? Ini ulama-ulama yang hari ni dia nak susahkan kita. Dia nak yang senang-senang aja. Dan sekarang ni keluar pula satu fatwa, hadis sahih pun tak semestinya kita ikut. Ni sekarang ni latest di Saudi lah. Hadis sahih pun tak semestinya ikut. Kenapa? Sebab hadis sahih ni tak sesuai dengan zaman hari ni. Tu dia. Ikut sangatlah dengan dia. Ikut sangat dengan tu. Sekarang ni hadis sahih pun tak semestinya ikut. Contoh apa? Ada hukum-hukum Islam yang tidak boleh dilaksanakan hari ni. Walaupun hadisnya sahih, tak boleh laksana. Kenapa? Sebab tak sesuai dengan zaman yang ada pada hari ini. Tolak hadis. Walaupun dia tak cakap dia tolak hadis, tapi dalam pengamalannya dia tolak. Sebab apa? Sebab tak sesuai dengan zaman. Zaman sekarang tak sesuai dah. Dia tolak hukuman-hukuman Allah. Dia tolak. Kenapa tolak ni? Tak sesuai sekarang ni. Mak tolak hadis lah. Nampak tak perancangan dia orang ni? Mula-mula kata hadis dhaif, tolak hadis dhaif. Lepas tu hadis sahih pula ditolak sekarang ni. Dia tak cakap lah saya tolak hadis sahih. Tak. Dia kata apa? Kita tak boleh amalkan hadis ni, sebab hadis ni tak sesuai dengan zaman yang ada pada hari ni. Pula macam kita pula. Maknanya Allah tak tahu ke? Lepas daripada hadis sahih ditolak, dia akan tolak Quran pula. Dia akan tolak Quran. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan
zamannya. Ayat mana yang dia akan tolak ni? Ni nak saya buat contoh je. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna dina indallahal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang terima hanyalah Islam, hanya Islam. Maka dia kata tak, bukan Islam saja, agama lain pun diterima. Allah ni takkanlah tak boleh berfikir, tak adil, dia kata gitu. Agama lain pun, orang lain penat-penat sembahyang, penat-penat tolong orang, penat-penat buat baik, kena Allah terima lah. Dia bukan buat jahat, dia buat baik. Nampak? Inna dina indallah al-Islam, ditolak. Kenapa? Nak terima agama lain. Kemudian ayat lain pula, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Dan siapa-siapa yang mengambil agama lain sebagai agama dia, maka tidak sekali-kali Allah akan terima. Ayat ni pun dia akan tolak. Kenapa? Kalau gitu tidak adil lah. Tidak adil lah. Kita kena toleransi, kita kena peace. Kita kena toleransi, kena peace, kena bersama-sama dengan agama lain supaya tak bergaduh, tak berperang. Tak boleh tolak-tolak ni. Ayat tu pun ditolak. Nampak? Mula-mula hadis dhaif, lepas tu hadis sahih, lepas tu sekarang ni ayat Quran pula ditolak. Ini orang-orang yang begitu. Kemudian apa lagi ayat yang tolak? Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nampak ni? Oh, ini sensitif ni saya sebut ni. Walan tarda ankal yahud, dan tidak sekali-kali orang-orang Yahudi wan Nasara redha dengan kamu hatta sehingga kamu ikut apa yang mereka buat, apa yang mereka jalankan. Maka dah keluar sini sekarang ni, tidak semua Yahudi jahat, tidak semua Nasrani jahat, kan? Walaupun ayat ni bukan menunjukkan kita tak boleh ikut orang Yahudi. Ayat ini menunjukkan bahawa kita kena pilih orang Yahudi mana nak ikut. Habis orang Yahudi mana yang berkuasa tu, yang nak tolong kita tu, kita kena ikutlah yang tu. WHO kena ikutlah, dia nak buat baik. Habis di belakang WHO tu ada Yahudi Zionis. Di belakang ni tu ada Bill Gates. Tidak, itu semua baik. Maka tolak lagi satu ayat, walan tarda ankal yahud walan nasara. Maka ada dah ustaz sebut-sebut, ulama agak tak semua ayat ini tidak merujukkan kepada Yahudi yang Yahudi yang sekarang ni. Dia menunjukkan kepada Yahudi yang memerangi kita. Yahudi yang memerangi kita. Ada ke Bill Gates tembak orang Islam? Ada ke Bill Gates pancung orang Islam? Tak ada. Ada ke mereka menyerang kita dengan senjata? Tak ada. Orang yang buat baik dengan kita, kita kena buat baik. Walan tarda. Allah sebut walan tarda. Lan ni tidak sekali-kali mereka akan redha. Tolak satu ayat lagi, kan? Kemudian ayat apa lagi nak tolak lagi, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ini surah Al-Maidah. La tajidanna asyaddan nas. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia mereka yang asyaddan nas, seburuk-buruk, sedahsyat-sedahsyat, sehebat-hebat permusuhan kepada orang beriman. Siapa dia? Al-Yahud. Orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni selagi dia tak masuk Islam, selagi dia tidak mengikut Al-Quran dan hadis, kita kena buruk sangka dengan dia sebab Allah dah sebut musuh ni. Apa lagi memang kita tahu dia Zionis. Memang kita tahu fikrah dia tu Zionis, kita tahu. Tiba-tiba ada ulama-ulama kita kata ayat ini hanya untuk mereka yang memerangi orang Islam. Kalau daripada luarannya nampak dia baik, okey. Walaupun dia Zionis, walaupun dia Israel, kita kena bersama dengan mereka. Tolak lagi satu ayat. Maka dia berkata ustaz-ustaz yang cerita pasal begini sesat, dah kena sesat pula. Jadi kita dah mula merasai mulkan Jabariyah tu akan masuk dalam hati kita. Maka ketakutan demi ketakutan, ketakutan demi ketakutan akan mula menghantui kita.
Sebab tu kita kena tarbiyah perasaan takut kita. Kita kena tarbiyah perasaan takut kita. Kita kena didik dia. Dan macam mana kita nak didik? Kita kena pastikan bahawa ketakutan itu adalah ketakutan yang diikat dengan iman. Diikat dengan iman, bukan dilepaskan daripada iman. Ketakutan yang diikat dengan iman. Macam mana nak ikat dengan iman? Nak ikat dengan iman maknanya kita nak sensitif dengan nama-nama Allah, kekuasaan Allah. Kita dah bincang lah ni. Yang lepas kita bincang, saya ulang balik. Sebab benda ni nampak tak faham. Tak faham, kita tak faham ni. Nampak macam faham. Kalau tanya okey ke? Faham. Tapi bila tengok tindakan tak faham. Kenapa masih takut dengan dunia? Hilang dunia ni. Kalau kita tak ikut ni, maka kita akan PKP akan berterusan. Akhirnya ekonomi kita akan teruk. Nampak ekonomi. Habis nak makan, macam mana nak makan? Bukan Allah SWT tak suruh kita tengok ekonomi. Bukan Allah tak suruh kita tengok makan tak makan. Tapi Allah perintah kita berpegang dengan Al-Haq. Ekonomi tak apa, kita sama-sama tolong-menolong lah. Tolong-menolong lah. Kamu ada harta, kamu ada kekayaan, tolonglah sahabat-sahabat yang miskin tak ada makanan tu. Kita pakat-pakat buat sinergikanlah usaha kita. Bina jamaah yang kuat yang boleh tolong-menolong. Kemudian kita kena latih diri kita supaya bersusah payah, jangan bermewah-mewah. Ada kawan-kawan kita yang ni, kita tolong-menolong. Nak tolong semua orang susah, tak boleh. Tolong siapa yang kita mampu lah. Maka kita melihat ketakutan sudah mula dirasai. Sebab tu kita nak kena tarbiyah diri kita, didik diri kita supaya sensitif dengan nama Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada hari ini kita nak menguasai zikrullah sebagai jalan untuk kita melembutkan hati kita. Maka kita bukan lagi nak kata zikir ni sunat. Kita nak kata zikir ni wajib. Zikir ni wajib, bukan sunat ya. Kenapa wajib? Sebab kalau kita tidak zikrullah, kita akan zikrul dunia. Kita akan zikrul dunia, kita akan ingat dunia. Macam mana ingat dunia Ustaz? Saya semayang, saya puasa. Ya, dunia yang ada dalam hati kita ni, yang kita mula takut kehilangannya. Kita mula takut kehilangan kerja. Kita mula takut kehilangan sahabat. Kita mula takut kehilangan orang yang bersama kita, keluarga kita. Kita mula takut kehilangan kesihatan. Kita mula takut kehilangan kebebasan bergerak ke sana ke sini. Kita mula takut kehilangan harta kita, pekerjaan kita, pangkat kita. Takut kehilangan dunia. Maka kita duk ingat dunia. Apa dia? Dajjal akan datang membawa kesusahan. Dia rancang susah. Makanan tak ada, minuman tak ada, air kebuluran berlaku. Dengan kerja tak ada, semua tak ada, ekonomi tak ada. Maka kita ingat dunia je, tak ingat Allah lah. Tak ingat Allah. Kita tak rasa ke ini semua ujian daripada Allah? Tak rasa ke Allah yang mengizinkan perkara ini berlaku? Tak rasa ke kekuasaan Allah? Tak ingat. Yang kita ingat, kita kena ikutlah apa yang dia orang buat ni. Kita kena ikutlah, walaupun yang mereka buat ni adalah serangan demi serangan. Biological weapon, chemical weapon, cyber weapon, psycho weapon. Peperangan. Satu demi kita duduk dedahkan diri kita dengan peluru-peluru mereka. Masukkan dalam peluru kita besok. Masuk pula signal 5G dan sebagainya, lagilah kita jadi zombie. Tuan-tuan perempuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang yang dagang ghuraba. Sebab tu hari ni siapa yang beruntung ni? Fatuba lil ghuraba. Mereka yang hidup dalam keadaan mengislah diri dia, duduk dalam tarbiyah. Waman ghuraba ya Rasulullah. Sahabat tanya, waman ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka ni ya Rasulullah? Mereka ini ialah orang-orang yang melakukan islah. Alladzina yaslihun idza fasadan nas. Mereka lah orang yang duduk dalam tarbiyah, dekat dengan Quran, dekat dengan hadis, hidup bersama dengan
Kan? Quran dan hadis, hidup bersama dengan ulama-ulama yang muktabar, yang sahih, hidup bersama dengan pemimpin yang beriman dan bertakwa, hidup bersama dengan ukhuwah Islam yang di dalamnya ada takwa. Fatuba lil ghuraba, siapa dia ya Rasulullah? Wa man ghuraba allazina yaslihun idza fasada an-nas. Atau qabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terpaksa sebut sahih, terpaksa. Kenapa? Ini kan dia kata sahih pula. Jadi kita hari ini nak kena bina kekuatan kita. Siapa yang kuat ni? Sebab tu tuan-tuan dan saya minta maaf lah. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang, sebab tu saya buat kuliah almost every day, insya-Allah. Kuliah duha paling kurang. Duha tak dapat petang kita ganti. Duha tak sempat buat zuhur, tak sempat duha buat zuhur. Saya kena keluar pagi, ada urusan pagi, kena buat benda lain, tak sempat duha, tak sempat saya buat zuhur. Zuhur tak sempat buat asar. Asar tak sempat buat malam. Malam pun tak boleh, tak sempat, besok pagi ganti. Saya buat tuan-tuan, insya-Allah, biiznillah. La haula wala quwata illa billah. Letak pergantungan pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Inilah ni islah ni. Allazina yaslihun iza fasadan nas. Tiap-tiap hari kena ada. Ada orang cakap, saya kadang terfikir juga, tak jemu ke dengar, tak jemu ke tengok muka ni je kan. Saya kata tak apa, sebab ni oleh kerana ni online. Kalau dia jemu kan, dia tukar muka Siti Nurhalizah, tak apalah. Lepas tu dia orang yang tak jemu tengok, orang yang jemu tak apa, biar. Jadi ada pula di kalangan kita yang kan, akhirnya berlengah-lengah dengan tarbiyah, akhirnya mula merasai ketakutan dengan mulkan Jabariyah ni. Mula rasa sebab dia tak mengikuti proses tu, dia tak ikuti proses islah, tak ikut. Inilah saya nak sebut petang ni. Ini tak masuk tajuk lagi ni, tak masuk lagi apa yang saya nak sampai, tapi dah masuklah sikit-sikit. Cuma ini saya nak gambarkan kat sini. Kita sedang diserang, kita sedang berperang, dan perkara ini dah 2-3 orang cakap dengan saya dah. Ni semua orang-orang yang ikut daripada lama, daripada UAA lagi. Duk ikut. Ustaz, macam mana Ustaz? Kita tak ada ke orang-orang yang pakar-pakar? Cukup seorang je cakap. Cukup seorang yang cakap, tapi dia bercakap berdasarkan Quran dan hadis. Daripada 1 juta orang bercakap, tetapi semuanya mengikut orang kafir, musuh Islam. 1 juta orang cakap. 1 juta orang keluar di TV, keluar di radio, keluar dalam sidang media yang ada. 1 juta orang bercakap, tetapi semua berdasarkan kepada kan, kafirin, orang kafir punya pandangan, orang tak beriman. Dia cakap ulang kan, sesat. Kenapa tidak mengikut Quran dan hadis? Tapi seorang cukup cakap, tapi Quran dan hadis cukup seorang. Sebab nilai kita bukan nilai majoriti, nilai kita nilai kebenaran, al-haq. Bila cakap balik-balik tu, betul lah bang, betul lah ustaz, betul lah doktor, macam-macam lah panggilan saya ni. Betul lah ustaz, betul lah. Alhamdulillah. Saya pun dah lama terlepas kuliah FB. Saya dah terlepas apa namanya kuliah duha. Saya pun dah banyak terlepas ceramah-ceramah ustaz ni. Tak apalah. Saya kata cubalah tengok, ambilkan masa. Memang saya punya ceramah ni tak sedap. Tidaklah hebat macam mana orang besar-besar, orang yang pakar-pakar ceramah. Tapi adalah poin-poin yang penting, ambillah. Baru dia perasan, oh punya dia duk ikut TV, dia duk ikut media, dia duk ikut kan arus perdana. Kalau kita ikut arus perdana, Nabi kata apa? Kan umat Islam ibarat buih, kita jadi buih. Kita ikut arus, kita ni jadi buih. Sebagaimana buih ketika banjir, Nabi sebut kan. Kenapa jadi buih tu? Sebab dia ada penyakit alwahnu, hubbud dunya, karihatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu buih. Jadi hari ni bila kita ada 2 penyakit ni, menjadi buih kita.
Walaupun kita kata saya ni berjuang pada jalan Allah, saya ni seorang ustaz, saya ni seorang ustazah, tapi bila dunia ada dalam hati kita, fikiran kita, sebenarnya kita jadi buih. Sebab Nabi kata apa? Orang yang ada penyakit buih ni, al-wahan itu, ialah orang yang akan ikut arus. Arus ni buih. Jangan jadi buih. Macam mana ni jadi buih? Buang dunia daripada hati kita. Hati kita buang dunia. Tak mau dah dengar arus-arus ni. Media banyak yang mengarut ni, media Zionis ni. Jangan dengar dah. Jangan dengar. Berapa dengar sikit hati je. Baik kita dengar Quran, dengar hadis. Baik kita dengar kata-kata ulama yang muktabar, pejuang-pejuang Islam yang hakiki, yang sebenar, mukmin yang sadiq, mukmin yang benar. Jangan dengar benda-benda yang mengarut ni. Kita jadi keliru, jadi kelabu. Jadi kelabu. Akhirnya kita pun terpengaruh, kita pun rasa lemah. Lalas, ambil lah apa benda yang diarahkan, apa benda yang dicadangkan, ambil je lah. Tak apalah. Kenapa ambil ni? Ramai orang ambil, saya pun ambil lah. Habis kalau saya tak ambil, saya tak boleh kerja. Saya tak ambil, saya tak boleh buat ni, buat itu. Maka kita nampak, kita guna alasan dunia. Menggunakan alasan dunia. Maka jadilah kita buih yang dihanyutkan oleh arus yang dibuat oleh Dajjal di mulkan Jabariyah ini. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kenapa kita rasa begitu? Kerana hasyah. Hasyah ni apa? Takut kepada Allah dengan ilmu, dengan kesedaran tidak berlaku pada kita. Kita kata saya takut pada Allah, tapi takut pada Allah sekadar teori je. Yang kita takut hilang dunia, itu yang kita takut. Dunia hilang, itu kita takut. Tak dapat kerja, itu kita takut. Tak dapat makan, itu kita takut. Tidak merasai kehebatan Allah, tidak merasai kehebatan Allah, tidak merasai suatu yang keperluan untuk mendekati Allah. Maka syaitan menakutkan kita. Innama zalikumus syaitan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Media ni syaitan. Arus perdana ni syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Dia menakutkan apa? Dengan kawan-kawan dia. Melalui kawan-kawan dia. Ni dia punya geng-geng dia lah. Kerana jangan ikan itu. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut dengan mereka. Wa khafuni, takutlah dengan aku. Allah firman, takutlah dengan Allah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Jadi Allah suruh takut pada dia. Tapi kita nak ikut arus, maka kita takut dengan manusia, sedangkan mereka tidak boleh beri mudarat pun pada kita. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak kena rasa pada hari ini. Kalau tidak, macam mana kita nak ni? Kan? Macam mana? Dan janganlah kamu takut dengan manusia. Habis nak buat macam mana Ustaz kita ni? Soalan. Nak buat macam mana? Kita kena kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kuliah kita ni. Sambung malam ni, kita akan bincang siapakah yang selamat ketika fitnah memuncak. Siapa yang akan selamat ketika fitnah memuncak. InsyaAllah malam ni kita sambung pukul 9 subuh. InsyaAllah doa. Di mana? Sebenarnya dia ada program bersama dengan satu organisasi, tapi kita akan buat live FB juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada petang ini akan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita lah. Apa manfaatnya? Jangan jadi buih. Macam mana saya boleh jadi buih? Saya boleh jadi buih bila saya ikut arus. Nabi sebut arus. Buih yang dihanyutkan oleh arus seperti buih banjir, arus banjir. Jadi sekarang ni kita sedang dibanjiri oleh jahiliyah. Jadi semua tengah membanjiri kita ni, tolak kita, hanyutkan kita. Kita jangan hanyut. Bila kita hanyut, kita jadi buih, kan?
Kenapa seorang jadi buih? Bila hatinya hanya fikir macam mana nak makan, macam mana nak kerja, macam mana nak jaga dunia, maka dia akan jadi buih. Dia akan jadi buih. Ini bukan saya cakap ni, Rasul SAW sebut dalam hadisnya. Habis nak buat macam mana, Ustaz? Macam mana kita nak jadi orang yang selamat? Saya dah sebut dah banyak kali sebelum ni. Saya sebut lagi lah. Kan, hendaklah kamu duduk bersama kebenaran Allah. Duduk bersama kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah tu? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian mukjizatnya, dia punya dasarnya. Yang dia punya bahagian dia punya depan dia pula, yang tali dia ialah mukmin yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa. Apa maksud mukmin yang bertakwa? Mukmin yang bertakwa ni ialah orang beriman yang tidak ikut dengan sistem jahiliah. Tak ikut, tak patuh, tak takut kehilangan dunia. Tidak terlibat dengan fitnah-fitnah politik, fitnah penguasa, fitnah kepimpinan mulkan jabariyah. Tidak terlibat. Carilah orang yang tak terlibat, yang tak ada kepentingan nak cari pangkat, kepentingan nak cari kuasa. Carilah orang beriman yang bertakwa. Kenapa? Kerana Nabi bersabda, saya bacakan makna saja. Malam petang ni saya baca hadis ni. Saya baca hadis ni. Siapa yang mencari penguasa, maka dia akan sesat. Saya tak cakap siapa-siapa kan. Saya cakap seperti sini kan. Di zaman mulkan jabariyah terutamanya sekarang ni, kita nampak sangat. Maka kita berhati-hati. Maka hati kita jangan cari dunia, kita akan jadi buih. Itulah sikit semangat. InsyaAllah kita akan sambung petang ni, malam ni, dalam pukul 9 suku insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Kita ni lemah, kita tak ada apa-apa, minta pada Allah. Sebab nak akhir zaman ni kita perlukan kepada pertolongan Allah, perlukan kepada karamah daripada Allah. Satu yang luar daripada kebiasaan. Ya Allah, tutupkan mata musuh-musuh kami, ya Allah, musuh-musuh. Tutupkanlah telinga musuh-musuh kami daripada pergerakan yang ada pada kami ni. Ya Allah, kami lemah, tak ada apa-apa, ya Allah, hanya Kau yang Maha berkuasa. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk istiqamah di atas jalan perjuangan ini, insya-Allah. Kita kena banyak minta pada Allah. Sebab Allah Ta'ala lah yang Maha berkuasa. Kita tak ada apa-apa. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan malam ni kita jumpa, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, insya-Allah. Minta maaf apa yang saya sampai sekiranya tidak bertepatan, tidak sampai. Mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabidataha wa dibutaha wa fiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa syarah sururaha ila al-iman wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadik bisabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal 'arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.